Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada hadirin dan hadirat yang menyaksikan secara langsung program Virtual Speaker Corners Fakulti Pertanian. Terima kasih atas sokongan anda semua. Nama saya ialah Muhammad Syukran Mirul Zaman, merupakan moderator anda pada hari ini. Sebelum saya menjemput speaker kita pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan dirinya dengan serba sedikit. Speaker kita yang hadir pada hari ini iaitu episod yang ke-7, Virtual Speaker Corner, merupakan seorang pelajar tahun 2 daripada program Bachelor Sains Pengurusan Perladangan. Nama diberi ialah Muhammad Firdaus bin Khairul Hafiz. Saudara Firdaus merupakan pelajar lulusan Diploma Perniagaan Tani. Beliau berasal dari Kuala Johor. Beliau memegang kerusi sebagai Presiden Kelab Perantas, iaitu sebagai Eksekutif Sekutu di dalam Persatuan Mahasiswa Fakulti Pertanian, Permatani. Seterusnya, tanpa membuang masa, tajuk perkongsiannya hari ini ialah Sawit dan Malaysia, A Love Affair. Jadi, saya menjemput saudara Firdaus untuk menyampaikan perkongsiannya dengan kita semua. Dipersilakan. Terima kasih moderator kita, saudara Beliau Ahmad Syukran. Saya Muhammad Firdaus bin Khairul Hafiz, merupakan pelajar tahun 2 bagi Bachelor Sains Pengurusan Perladangan di Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia Kampus Serdang. Jadi perkongsian saya pada hari ini adalah bertajuk Sawit dan Malaysia, A Love Affair. Baik, mari kita ke seterusnya. Ini adalah intipati perkongsian saya pada hari ini, iaitu apa itu sawit, kegunaannya serta kelestarian. Okey, kita pergi kepada apa itu sawit. Apa itu sawit? Nama saintifik bagi kelapa sawit adalah Elais guinensis. Dan tanaman sawit ini berasal daripada Afrika Barat. Untuk pengetahuan anda, pertama sekali ianya dibawa masuk ke Asia Tenggara adalah di Taman Botani Bogor, iaitu sekitar tahun 1848. Dan yang pertama dibawa masuk ke Malaysia adalah sekitar tahun 1911 dan 1912 yang ditanam di Rantau Panjang Kuala Selangor, Selangor, Malaysia. Terdapat 3 jenis kelapa sawit yang ada, iaitu Dura, Passifera dan Tinera. Tinera ini merupakan jenis kelapa sawit yang sangat digunakan pada masa ini dan ianya datang daripada hasil kacukan Dura dan Passifera. Seterusnya, tanaman sawit ini merupakan Malaysia Golden Crop. Mengapakah ia digelar Malaysia Golden Crop adalah kerana ia merupakan tanaman komoditi terbesar di Malaysia yang menyumbang kepada pendapatan negara. Tambahan pula, Malaysia juga dahulunya pernah menjadi pengeluar ataupun pengeksport utama minyak sawit dunia. Namun, setelah saban tahun dan saban hari, kini Malaysia telah menduduki di tangga kedua di belakang Indonesia sebagai pengeksport minyak sawit ke serata dunia. Oleh itu, saya ceritakan serba sedikit kelapa sawit ini. Malaysia Palm Oil Industry has started more than 100 years ago. Seperti yang saya katakan tadi, industri sawit di Malaysia ini telah bermula sekitar tahun 1911 dan 1912 sehingga kini. Dan jika dikira ianya telah melebihi jangka lebih daripada 100 tahun. Dan The Story of Oil Palm ini menceritakan mengapa petani memilih untuk menanam kelapa sawit. This farmer plant oil palm. Oil palm are very special. Jadi petani menanam kelapa sawit ini kerana ianya sangat special. Mengapa ia sangat istimewa adalah kerana oil palm can produce fruit between 20 to 25 years. Ini bermakna kelapa sawit ini mampu mengeluarkan hasil dalam tempoh 20 sehingga ke 25 tahun. Namun begitu, when the oil palm become too tall, the farmer has to chop them and replant the new one. Bukan kerana oil palm ini setelah berumur 20 hingga 25 tahun ini tidak akan berbuah. Bukan begitu, tetapi disebabkan ketinggiannya sudah terlampau tinggi akan menyukarkan untuk para petani mengutip hasil ataupun mengait buah yang dihasilkan. Jadi pokok ini terpaksa dipotong ataupun ditebang dan diganti dengan pokok yang baru. Then the oil palm fruit grow in a big bunch. Maknanya buah kelapa sawit ini
akan tumbuh dalam sebuah tandan yang sangat besar dan farmer would harvest the fruit every 10 to 15 day, di mana buah ini akan dituai dalam lingkungan 10 ke 15 hari sekali. Apabila buah telah dituai, a lorry would then pick up the fruit bunch and bring them to a mill. Buah ini akan dibawa ke kilang untuk diproses. Untuk pengetahuan anda, buah sawit ini perlu dibawa ke kilang setelah dituai di bawah tempoh 48 jam untuk diproses. Jika ianya melebihi tempoh 48 jam, ia akan mendatangkan kerosakan pada buah sawit. At the mill, the fruit bunch are processed to get the palm oil. Ini bermakna di kilang buah sawit ini akan diproses untuk mendapatkan buah. Seterusnya, palm oil is very useful. Ianya sangat berguna kerana pertama sekali, ianya adalah sering kita gunakan di dalam masakan, terutamanya ketika kita menggoreng. Tidak lupa juga, also used in many food product. Maknanya kita juga ada menggunakan minyak kelapa sawit ini dalam menghasilkan pelbagai lagi produk makanan seperti coklat, aiskrim dan margarin. Dan mengapa oil palm ini adalah bagus? Kerana ia mengandungi vitamin E yang sesuai untuk kesihatan. Dan sebagai perkongsian, di Malaysia sekitar 500,000 pekebun ataupun pengusaha kelapa sawit secara kecil-kecilan bergantung hidup dengan industri kelapa sawit di Malaysia untuk menjana pendapatan mereka. Dan the Malaysia Oil Palm Industry uphold the principle of sustainability. Maknanya industri sawit di Malaysia ini sangat bergantung kepada kelestarian alam, di mana mereka akan mengitar semula hasil-hasil daripada buah sawit tadi. Seterusnya, mereka mempunyai sijil Malaysian Sustainable Palm Oil Certification dan mengamalkan aplikasi zero burning. Aplikasi zero burning ini telah dimulakan beberapa tahun dahulu dan pada masa kini, jika ianya tidak dilaksanakan, pengusaha ladang akan dikenakan tindakan oleh pihak yang berwajib. Dan akhir sekali ialah menjaga biodiversity. Ini pula adalah produk berasaskan kelapa sawit, buah kelapa sawit. Yang pertama sekali, seperti kita tahu, minyak masakan sememangnya memang berasal daripada kelapa sawit. Ianya telah diperah daripada buah sawit untuk menghasilkan minyak masakan. Santan pula, seperti yang kita tahu sebelum ini kita ada santan kelapa. Dan santan sawit ini adalah lebih enak dan sangat berkhasiat berbanding dengan santan kelapa. Ianya telah melalui proses tapisan, pelunturan dan dinyah bau sebelum ianya dipaket dan dipasarkan kepada pengguna. Seterusnya adalah margarin. Dan tanpa kita sedari, sabun pencuci yang kita gunakan juga mengandungi bahan daripada minyak kelapa sawit. Seterusnya lilin, baja organik. Baja organik ini terhasil daripada tandan buah kosong yang telah diambil bijinya. Maknanya ianya melalui proses penguraian untuk menghasilkan baja organik yang sesuai digunakan untuk tanaman lain dan juga tanaman sawit. Seterusnya kita pergi kepada akhir sekali adalah biodiesel. Seperti yang kita tahu, penggunaan biodiesel di Malaysia adalah sangat digalakkan untuk mengelakkan pencemaran udara daripada terus berleluasa. Ini pula adalah mengenai sumber natural vitamin E, di mana sumber vitamin E di dalam minyak-minyak sayuran yang ada. Dapat kita lihat di sini, minyak sawit menghasilkan tocotrienol yang sangat tinggi berbanding dengan minyak-minyak sayuran yang lain. Dan tocopherol yang ada dalam minyak sawit adalah sangat rendah. Ini yang menyebabkan kandungan vitamin E di dalam minyak sawit menjadi tinggi. Jadi, seorang chef terkemuka iaitu Chef Gerard turut mengakui bahawa minyak sawit turut mengandungi vitamin E tocotrienol yang tinggi dan di mana ianya membantu untuk kesihatan otak dan jantung.
berbanding dengan minyak lain seperti minyak kelapa, minyak avokado, minyak olive. Kita ke seterusnya. Dan mengapa minyak sawit ini adalah sangat sihat untuk kesihatan, sangat bagus untuk kesihatan, maafkan saya. Jadi minyak sawit Malaysia adalah sangat bagus untuk kesihatan kerana pertama sekali ianya bebas daripada trans fat dan kolesterol, di mana ianya akan membantu untuk penyerapan vitamin A, D dan E serta K dalam badan manusia. Selain itu, ianya juga melalui proses penapisan yang sangat istimewa untuk mengekalkan provitamin A carotenoid, di mana ianya yang akan membuatkan warna minyak sawit itu seperti oranye kemerahan yang pekat. Jadi, minyak sawit ini mengandungi vitamin E tocotrienol yang bagus serta ianya adalah non-GMO dan sesuai untuk sesiapa yang mengamalkan pemakanan vegetarian kerana ianya adalah minyak daripada sayur-sayuran. Selain itu juga, minyak sawit turut membantu menghalang daripada penyakit jantung serta mengandungi provitamin A carotenoid dan vitamin E tocotrienol yang tinggi seperti yang saya katakan tadi. Ianya juga mempunyai kombinasi antioksidan yang sangat berguna untuk tubuh badan kita. Selain itu, terdapat juga kegunaan lain bagi kelapa sawit ini. Seperti yang anda dapat lihat di paparan sekarang, ianya dijadikan sumber makanan haiwan. Seperti yang kita tahu, contohnya haiwan ternakan seperti kambing dan lembu, lazimnya pengusaha akan memberi makan rumput napier sebagai bahan makanan. Tetapi jika rumput napier tak ada, kita boleh menggunakan alternatif lain, iaitu menggunakan daun sawit sebagai sumber makanan kepada haiwan ternakan ini. Tidak kurang juga, ianya turut diproses dan dijadikan pellet seperti yang ada di sebelah kanan skrin sekarang. Jika ianya datang daripada pelepah dan daun sawit, ianya akan dipotong secara halus terlebih dahulu sebelum diproses. Dan bahagian batang sawit juga digunakan di bahagian isi batang sawit digunakan untuk menghasilkan pellet makanan kepada haiwan ternakan ini. Terusnya saya akan menceritakan serba sedikit tentang kelestarian. Kelestarian ini perlu wujud di kawasan ladang sawit untuk menjamin industri ini terus berkembang sehingga pada masa akan datang. Kelestarian ini adalah proses untuk mengekalkan perubahan dalam cara yang seimbang. Ini bermakna kelestarian ini akan wujud ada kaitnya dengan usaha untuk kita mengekalkan sesuatu benda untuk kekal menjadi asli. Maknanya kita melakukan perubahan tetapi di samping itu kita perlu memastikan ianya tidak menggugat keaslian sesuatu perkara. Pada masa kini, pembangunan yang memenuhi keperluan untuk generasi akan datang perlu kita jaga supaya apa yang kita cipta pada masa kini atau kita gunakan pada masa kini dapat digunakan oleh generasi-generasi akan datang untuk memenuhi keperluan mereka. Oleh itu, dalam menjamin kelestarian industri sawit di negara ini, MSPO ataupun Malaysia Sustainable Palm Oil telah diwujudkan untuk memastikan ianya terus berkembang dan dapat digunakan pada masa akan datang. Di dalam memastikan kelestarian ini terus berlaku, pertama sekali kita perlu mengekalkan kelestarian alam dan biodiversiti di kawasan perladangan sawit ini. Apa yang kita perlu lakukan adalah memastikan hidupan liar di sekitar kawasan tersebut tidak terjejas serta kita tidak mengganggu kawasan perlindungan ataupun hutan simpan yang mempunyai banyak khazanah alam daripada diterokai untuk dijadikan ladang sawit. Maknanya seperti yang anda dapat lihat, Felda jalankan operasi translokasi gajah, elakkan kerosakan tanaman sawit. Dapat kita ungkaikan kemungkinan gajah ini tersesat daripada kumpulan mereka yang mungkin berada di berhampiran dengan ladang kelapa sawit tersebut. Jadi, ianya akan berlega-lega di kawasan tersebut. Jadi,
tidak perlu kita membunuh ataupun melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya terhadap haiwan tersebut kerana ianya adalah haiwan yang terlindung. Jadi kita perlu bekerjasama dengan pihak yang berwajib untuk memastikan biodiversity ataupun haiwan-haiwan yang terancam ini untuk kekal ada untuk mengelakkan ianya daripada terus pupus. Seterusnya adalah meningkatkan keselamatan dan kesihatan pekerja ladang. Ini adalah sangat penting kerana penggunaan PPE sepanjang menjalankan tugas adalah sangat penting untuk memastikan keselamatan dan kebajikan pekerja ini terus terjamin. Dapat kita lihat contohnya kita memakai penutup muka dan gloves semasa menjalankan aktiviti seperti meracun dan membaja. Ini kerana jika kita terhidu ataupun terminum racun ataupun baja tersebut, ianya akan mendatangkan masalah kepada pekerja tersebut. Selain itu juga, penggunaan peralatan yang sepatutnya seperti safety helmet juga amat penting untuk mengelakkan kejadian kecelakaan daripada berlaku di kawasan perladangan. Seterusnya, apa yang perlu kita lakukan adalah melaksanakan pengurusan kesuburan tanah. Ini adalah untuk memastikan kesesuaian penggunaan tanah bagi tanaman kelapa sawit. Jika kita menggunakan tanah yang tidak sesuai untuk tanaman kelapa sawit, ianya akan menjejaskan hasil tanaman tersebut dan akan merugikan pengusaha tersebut. Dan seterusnya kita melaksanakan pemuliharaan tanah bagi meneruskan kesinambungan kegunaan tanah. Mengapa kita perlu memelihara tanah tersebut adalah jika tanah tersebut telah rosak dan kita tinggalkan untuk buka kawasan baru, tanah tersebut tidak akan digunakan. Membuka kawasan baru akan menyebabkan kita mengganggu biodiversity ataupun ekologi di kawasan yang baru tersebut. Jadi apa yang kita perlu buat adalah sepatutnya kita membaik pulih ataupun memelihara keadaan tanah di tempat asal ladang tersebut untuk digunakan agar ianya boleh bertahan dalam tempoh jangka masa yang lama. Disebabkan itu, kita dapat lihat pengurusan tanah dan tanaman kelapa sawit adalah sangat penting. Dan yang keempat adalah penggunaan teknologi dalam menguruskan peladangan sawit untuk memastikan ia terus menjamin kelestarian. Apa yang kita dapat lihat pada masa ini, penggunaan drone adalah sangat-sangat berguna di mana ini dapat membantu kita untuk memantau kawasan perladangan. Jika kawasan perladangan tersebut adalah kecil, ianya agak mudah untuk pemilik ataupun pengusaha ladang memantau kawasan tersebut. Tetapi jika ladang yang berskala besar, ianya agak sukar untuk kita pergi ke setiap kawasan dan memantau keadaan. Jadi penggunaan drone adalah sangat membantu pada masa kini. Tidak kurang juga, ianya akan mengurangkan risiko pencemaran di kawasan perladangan. Seperti yang kita tahu, kita boleh mendapatkan data yang baik dan precision kepada sesuatu kawasan jika menggunakan drone. Jadi ini dapat membantu kita untuk mengelakkan segala pencemaran daripada berlaku jika penggunaan baja dan racun berlebihan di sesuatu kawasan. Malahan juga untuk pencemaran lain seperti kemungkinan ada berlakunya tumpahan-tumpahan asid di kawasan perladangan, melalui drone kita juga dapat memantau kawasan tersebut secara baik. Okey, kita ke paparan yang seterusnya. Ini adalah palm oil mill use biomass for heat and electricity generation, di mana kilang-kilang sawit yang ada menggunakan biogypsum ataupun kita boleh mengatakan mereka ini mengguna semula, recycle kembali bahan daripada buah sawit tadi, iaitu empty fruit bunch ataupun tandan buah kosong untuk menghasilkan tenaga haba serta mendapatkan tenaga elektrik. Di sini kita dapat lihat oil palm plantation are effective carbon sink in absorbing atmospheric CO2 ataupun karbon dioksida, di mana ladang-ladang sawit ini akan membantu untuk menyerap karbon dioksida yang ada di ruang atmosfera ini dan mengeluarkan
oksigen. Ini sangat membantu kepada kehidupan manusia yang sangat memerlukan oksigen. Yang ini kita dapat lihat, oil palm is far more efficient than other oil crop. It use 7% of the world's oil farming land and account for 32% of production. Di mana kita dapat lihat di sini, kawasan industri minyak sawit ini hanya menggunakan 7% sahaja kawasan, menggunakan 7% sahaja tanah berbanding dengan tanaman-tanaman lain yang menghasilkan minyak seperti soya bean, sunflower, rapeseed dan cotton. Seperti soya bean, ia menggunakan 44% tanah untuk menghasilkan minyak berbanding sawit yang paling sedikit iaitu sebanyak 7%. Mengapa sawit hanya menggunakan 7% tanah untuk menghasilkan minyak? Ianya kerana tanaman sawit ini akan memberikan hasil untuk jangka masa panjang berbanding seperti soya bean, di mana sekali tanam kita perlu mengutip hasil dan perlu melakukan penanaman baru. Jadi itu adalah sebab kerana penghasilan minyak sawit memerlukan sedikit tanah untuk dihasilkan. Jadi seterusnya ialah Malaysia palm oil is sustainable and environmentally friendly. Mengapa ianya adalah lestari dan sangat mesra alam? Ini adalah kerana telah diwujudkan fakta dan juga undang-undang yang perlu diikuti oleh pengusaha-pengusaha yang memasuki industri perladangan sawit ini. Jika mereka melanggar ataupun tidak mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan, mereka akan dikenakan tindakan. Seperti yang pernah berlaku di sesuatu kawasan, ladang tersebut telah digantung pensijilan MSPO mereka kerana telah melanggar undang-undang yang ditetapkan. Dan seperti yang saya katakan pada awal tadi, jika pengamalan penanaman zero burning tidak dilaksanakan juga, ianya akan mengundang kepada pelanggaran undang-undang di dalam menghasilkan buah sawit. Jadi jika anda melanggar undang-undang yang telah diwujudkan untuk perlesenan perladangan sawit ini, anda akan dikenakan tindakan. Dan di sini saya ingin menunjukkan anda di mana sebenarnya dalam kehidupan seharian kita, daripada pagi sehingga ke malam, kita sebenarnya dikelilingi oleh bahan yang diperbuat daripada minyak sawit. Contohnya, saya beri anda contoh. Pada waktu pagi, semasa anda mandi, kita dapat lihat shampoo yang anda gunakan, sabun yang anda gunakan, terdapat penggunaan minyak sawit di dalam bahan produk tersebut. Dan seterusnya anda memberus gigi dan kita dapat lihat ada penggunaan minyak sawit di dalam ubat gigi tersebut. Dan ketika kita bersiap, dalam peralatan penjagaan diri kita juga terdapat penggunaan minyak sawit dalam produk tersebut. Lepas tu kita akan bersarapan. Dalam sarapan semestinya akan wujud penggunaan minyak sawit untuk anda menyediakan makanan. Dan lepas itu kemungkinan anda akan memberi makan kepada haiwan peliharaan anda. Di situ juga terdapat penggunaan minyak sawit dan hasil daripada kelapa sawit yang digunakan untuk memberi makan kepada haiwan peliharaan anda, sepertinya anda memberikan makanan bijian ataupun pellet. Dan semasa makan tengah hari, makan malam, jika anda mengambil mencuci mulut ataupun snack, anda akan, tanpa kita sedari, kita juga telah mengambil produk-produk ataupun menggunakan produk-produk yang dihasilkan daripada minyak sawit. Tidak ketinggalan juga semasa kita mencuci pakaian, membersihkan rumah, terdapat juga produk-produk yang dihasilkan daripada minyak sawit yang kita gunakan. Jadi ini dapat menceritakan bahawa minyak sawit ini telah kita gunakan dalam kehidupan ataupun rutin seharian hidup kita sebenarnya. Dan Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi telah
menetapkan beberapa agensi untuk membantu mereka dalam memastikan perladangan sawit ini terus kekal dan berjaya. Pertama sekali adalah Malaysia Palm Oil Association. Yang kedua adalah Malaysia Palm Oil Council, di mana mereka adalah bergerak sebagai agensi yang mempromosikan produk-produk yang dihasilkan daripada minyak sawit. Dan MPOB adalah Malaysia Palm Oil Berhad, di mana mereka merupakan agensi yang menjalankan penyelidikan terhadap kelapa sawit di Malaysia. Seterusnya, saya ingin berkongsi serba sedikit tentang syarikat-syarikat besar yang berada di sekitar Malaysia dan Indonesia. Pertama sekali adalah Sandabi Plantation, IOI Group, Tradewind Plantation, Genting Plantation, FGV, KLK, Ladang Rakyat Terengganu, Bosted Plantation, United Plantation, Cosma, Felcra Berhad, United Plantation, dan yang berwarna emas ini adalah Southern Reality, dan terakhir sekali adalah Salcra. Ini adalah antara syarikat-syarikat yang berjaya dan mendominasi perladangan sawit di sekitar Malaysia dan Indonesia. Dan sekian saja perkongsian daripada saya berkenaan dengan sawit dan Malaysia A Love Affair. Terima kasih kerana memberi saya ruang dan peluang, dan tidak lupa juga kepada penasihat kelab saya iaitu Dr. Daljit yang sangat banyak membantu dalam menjayakan Speaking Corner ini. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih diucapkan kepada speaker kita pada hari ini dengan tajuk pengisiannya iaitu sawit dan Malaysia A Love Affair, yang saya fikirkan sangat menarik kerana industri sawit ini merupakan antara industri sawit yang sangat besar lah, industri yang terbesar di Malaysia, dan banyak ilmu dan perkara yang baru yang saya fikirkan dapat kita pelajari daripada pengisian tersebut. Okey, saya juga ingin mengucapkanlah terima kasih kepada hadirin dan hadirat yang hadir pada sesi ini. Itu sesi Peter Speaker Corner pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada sesi akan datang, iaitu pada hari Khamis. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tunjang kehidupan. Sekian, terima kasih.